الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang telah mengarang kitab Bidayatul Hidayah. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang telah dikarang kitab ini oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada bab yang ketiga, adab-adab berwuduk. Adab-adab berwuduk, adab-adab mengambil air sembahyang. Muka surat 33, perenggan yang kedua. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau, kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkatkan, iaitu menghilangkan hadas, ataupun engkau berniat istibahatus salah, artinya membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang. Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh mukamu supaya sah wudukmu. Jadi kita balik ke belakang tuan-tuan, di antara adab-adab wuduk iaitu pertamanya bersiwak. Sebelum kita mengambil wuduk, kita disunatkan supaya bersiwak. Selepas daripada bersiwak, kita disunatkan supaya membasuh kedua tangan. Kemudian selepas daripada kita membasuh kedua tangan itu tuan-tuan, barulah kita membasuh muka, mula basuh muka. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkatkan, menghilangkan hadas, ataupun engkau berniat istibahatus salah, iaitu artinya membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang. Makna istibahatus salah iaitu membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang. Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wudukmu. Jadi bila kita dah selesai basuh tangan semua tadi tu kan, kemudian kita pun basuh muka. Waktu kita basuh muka tadi tuan-tuan, muka adalah salah satu daripada anggota wuduk. Muka adalah salah satu daripada anggota wuduk. Dan rukun wuduk tu, yang pertama sekali basuh muka, niat. Jadi niat tadi didatangkan ketika sampainya air di mana-mana salah satu daripada tempat muka tadi. Mana-mana air yang sampai pada mana-mana bahagian muka. Mana bahagian muka tuan-tuan? Muka ni bermula daripada atas anak rambut. Anak rambut atas sehingga bawah dagu. Dagu, bawah dagu. Kemudian daripada anak telinga. Anak telinga sebelah kanan ke anak telinga sebelah kiri. Jadi daripada atas ni tuan-tuan, anak rambut ni dia pergi ke anak telinga sebelah kanan, pergi ke bawah dagu. Kemudian daripada bawah dagu dia pergi ke anak telinga sebelah kiri. Daripada anak telinga sebelah kiri naik semula ke rambut, anak rambut tadi. Jadi itu yang dikatakan muka, wajah.
Maka rukun yang pertama niat, dan niat tadi mestilah didatangkan ketika sampainya air di mana-mana daripada wajah tadi, daripada muka tadi. Maka bermulalah niat. Sama ada niat tadi didatang kat sini, Syekh datangkan mengangkat hadas. Mengangkat hadas, kalau kita lihat dalam kitab fiqh ada 3 ke 4 niat yang didatangkan oleh ulama fiqh. Dan salah satunya aku niat mengangkat hadas kecil, salah satu. Ataupun aku mengambil wuduk, aku niat untuk membolehkan solat. Ini dikatakan niat yang kedua, istibahatus solat. Ataupun niat aku mengambil wuduk pun boleh juga, dengan niat aku mengambil wuduk. Jadi ada beberapa niat yang datang ke ulama fiqh di dalam kitab fiqh. Ketika kita datangkan sampainya air di mana-mana wajah muka tadi, berkena saja air, maka bermulalah niat. Bila muka nak mula dia niat, kemudian sapulah air tadi, sampai selesai sapu tadi, selesailah niat. Niat tadi sama ada didatangkan niat tadi dengan niat, cara niat yang pertama, aku mengangkat hadas kecil. Aku niat mengangkat hadas kecil kerana menghilangkan hadas kecil ini dengan wuduk. Terjadinya hadas kecil, berpakaiannya hadas kecil seorang tu, salah satu perkara yang membuatkan seorang itu hadas kecil, iaitu keluar salah satu ataupun keluar sesuatu daripada dubur ataupun kubul. Keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur, dua kemaluan, sama ada depan ataupun belakang, keluar salah satu, maka berhadas kecil lah seseorang tu. Ataupun bersentuh kulit yang bukan mahram, yang boleh berkahwin, maka membuatkan seseorang itu berhadas kecil. Ataupun menyentuh kemaluan anak Adam dengan tapak tangan, maka berhadas kecil lah dia. Itu salah satu daripada perkara-perkara yang membuatkan seseorang itu berhadas kecil. Lalu untuk menghilangkan hadas kecil tadi, hukumnya mestilah dengan mengambil wuduk. Baru hilang hadas kecil tadi. Hukum asal mengambil wuduk hukumnya sunat. Asal hukum mengambil wuduk sunat. Tetapi kerana untuk istibahatus solat, membolehkan seseorang itu solat, wuduk tadi daripada asal hukum sunat berubah menjadi wajib. Kerana kalau dia tak ambil wuduk, maka tak boleh solat. Maka hukum mengambil wuduk untuk membolehkan seseorang itu solat ketika itu adalah wajib. Berbeza dengan hadas besar. Hadas besar tuan-tuan, ada 5. Bila seseorang itu berpakaian dengan salah satu daripada perkara-perkara yang membuatkan seorang itu berhadas besar, maka ketika itu untuk menghilangkan hadas besar tadi adalah mandi wajib. 5 perkara yang membuatkan seorang itu hadas besar: keluar air mani, bertemu 2 khatan, 2 kemaluan di antara zakar dengan faraj. Kemudian yang ketiga keluar haid, kemudian keluar wiladah, kemudian keluar nifas. Itu ada 5. Tetapi yang mewajibkan mandi itu ada 6. Menghilangkan hadas besar ada 5, tetapi hukum mewajibkan mandi itu ada 6. Satu lagi iaitu wajib mandi ialah mati. Bila mati saja maka wajib mandi. Tapi bukan si mati itu yang pergi mandi. Yang memandikan dia orang hidup. Kalau dia bangun pergi mandi, lari orang. Jadi bila sampai saja air tadi tuan-tuan ke salah satu daripada anggota wajah tadi, muka tadi, maka bermulalah niat. Sama ada dia niat dengan mengangkat hadas kecil ataupun niat istibahatus solat, membolehkan saya melaksanakan solat, ataupun dengan niat saya mengambil wuduk. Salah satu daripada 3 boleh. Dan pastikan niat tadi selesai didatangkan niat tersebut sebelum daripada selesainya kita menyapu air pada muka. Kemudian ambil air 1 cebok dan berkumur-kumur.
Kemudian ambil air 1 cebok dan berkumur-kumur engkau dengannya 3 kali dan bersungguh-sungguh engkau memutar-mutar air itu di dalam mulutmu sehingga sampai ke hujung halqum, bahagian atas kerongkong, kecuali kalau engkau itu puasa. Maka engkau perlahan berkumur-kumur itu dan baca olehmu ketika itu doa. Kemudian daripada itu disunatkan lagi ataupun adab berwuduk, iaitu mengambil air. Mengambil air sama ada dengan menggunakan cebok ataupun kita mengambil air daripada apa ni? Daripada kolah. Sama ada ambil air daripada cebok, ambil air kemudian curahkan air pada tangan. Ataupun ambil air daripada kolah, kemudian berkumur-kumur, dikumur-kumur tadi sehinggalah ke pangkal rahang tadi. Kita ada pangkal rahang ni tuan-tuan, kat pangkal ni lah, pangkal ni masih lagi dikatakan zahir. Kalau masuk air, selagi mana tak melepasi pangkal ni, maka tidak batal puasa kalau orang puasa. Cuma berkumur-kumur bagi orang puasa tu hukumnya makruh. Tapi kalau melepasi rahang ni, maka ketika tu batal puasa. Jadi berkumur-kumur dengan bersungguh-sungguh kumur tadi, sehingga ke hujung halqum, pangkal ni, bahagian atas, kecuali kalau engkau berpuasa. Kerana kalau puasa kita berkumur-kumur sampai ke pangkal ni, dikhawatiri takut melepasi. Jadi untuk menghindari dan menjaga, memelihara batas tadi, maka lebih baik elak. Kerana ditakut terlepas, akhirnya batal. Jadi kalau orang puasa, hukum berkumur-kumur ketika tu daripada hukum sunat berubah menjadi hukum makruh. Tapi makruh dekat situ kalau melepasi rahang tadi ataupun melepasi halqum tadi, tuan-tuan pakailah pangkal halqum tadi, maka batal. Maka engkau perlahankan berkumur-kumur itu dan baca olehmu ketika itu doa. Jadi kita ketika berkumur-kumur tadi, sambil berkumur-kumur kita berdoa pada Allah SWT. Allahumma a'inna ala tilawati kitabika wa kasrati zikri laka wa thabbitni bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya Allah permudahkan akan aku untuk membaca kitabmu, iaitu Al-Quran, dan untuk memperbanyakkan berzikir kepadamu, dan kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kukuh, iaitu la ilaha illallah, di dunia dan di akhirat. Maksudnya jadikanlah hidup dan matiku dalam keadaan beriman kepadamu. Allahumma a'inna ala tilawati kitabika wa kasrati zikri laka wa thabbitni bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitab Al-Quran. Jadi dia berkumur-kumur tadi, membuang segala kotor-kotoran tu, dalam keadaan dia berdoa pada Allah SWT supaya Allah ringankan mulut dia untuk menyebut ataupun membaca Al-Quran. Kalau kita baca dalam kitab yang lain, para ulama menyebutkan minta pada Allah supaya Allah ampunkan dosa mulut kita. Dalam kitab fiqh yang lain, dalam kitab tasawuf lain, ulama datangkan doa ketika berkumur-kumur tadi, minta pada Allah supaya Allah ampunkan dosa mulut. Kemudian setelah kita minta ampun supaya Allah ampunkan dosa mulut kita, minta Allah ringankan mulut kita untuk menyebut kalam Allah, memudahkan kita untuk membaca kitab Allah, kalam Allah iaitu Al-Quran. Kita yang jadi susah sangat nak membaca Quran ni tuan-tuan, sebab apa? Sebab banyak sangat dosa mulut. Dosa mulut tu terlalu banyak sehingga berat mulut tadi untuk membaca Al-Quran. Begitu juga kalau kita lihat pembahasan tentang 7 anggota yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab tasawuf beliau menyatakan 7 anggota. Apa 7 anggota ni? Mata, mulut, telinga, 2 tangan, 2 kaki, perut dan kemaluan. 7. 1 mata, yang kedua mulut, yang ketiga telinga, yang keempat 2 tangan,
yang kelima 2 kaki, yang keenam perut, dan yang ketujuh kemaluan. 7 anggota ni kalau berat dalam melakukan ketaatan kepada Allah SWT, ulama Syekh Abdul Qadir kata apa? Isu dia satu saja, iaitu dosa. Mata susah untuk melihat perkara-perkara yang baik, mudah melihat perkara-perkara mungkar. Maka mata yang susah untuk membawa untuk melihat perkara baik ni, yang jadi susah tu sebab mata ni banyak melihat maksiat. Begitu juga telinga. Telinga lebih senang mendengar lagu-lagu, perkara-perkara lara, perkara-perkara lalai. Susah nak dengar benda-benda baik, perkara-perkara baik, kalam-kalam Allah, tazkirah, zikir-zikir, selawat dan sebagainya. Telinga tadi menunjukkan bahawa dia banyak dosa, banyak maksiat. Itu sebabnya kita diminta supaya banyak minta ampun pada Allah. Dan minta dalam minta ampun pada Allah SWT tadi, minta khusus. Ya Allah, ampunkan dosa mataku ya Allah. Ya Allah, jadikan mataku mudah untuk melihat perkara-perkara yang kau redha, dan menjauhkan daripada melihat perkara-perkara, jauhkan daripada rasa senang dan ringan melihat perkara-perkara yang kau tak redha, yang kau tak suka. Begitu juga lidah. Minta pada Allah supaya Allah ampunkan dosa lidah, dosa lisan, dosa mulut. Kemudian minta Allah ringankan mulut untuk menyebut zikrullah, menyebut perkara-perkara baik, perkara-perkara yang kau redha. Begitu juga 2 tangan, 2 kaki. Kemana berjalan ya Allah, minta ampun dosa tangan, dosa kaki. Berikan tangan dan kakiku supaya melakukan perkara-perkara yang kau redha, yang kau suka, yang kau kasih. Begitu juga perut. Perut ni tuan-tuan, apa yang dimasukkan? Ya Allah, ampunkan dosa perutku ya Allah. Minta ampun pada Allah. Kerana perut ni tuan-tuan, dia masuk benda-benda syubhat, makanan-makanan syubhat, minuman-minuman syubhat, makanan-makanan haram, minuman-minuman haram. Kita takut, Nabi kata, Nabi SAW sebut perut yang dimasuki oleh makanan yang haram lalu jadi darah daging daripada benda yang haram, maka an-naru aula bih, neraka itu lebih baik untuk dia. Jadi minta ampun pada Allah supaya Allah ampunkan dosa perut kita, dan Allah gantikan perut kita ni dengan setiap isi yang betul-betul Allah redha. Kita minta pada Allah. Jadi bila kita minta pada Allah, maka Allah mudahkan. Allah akan beri benda yang baik. Sehingga sampai satu tahap, kalau benda yang tak baik masuk dalam perut kita, maka Allah sendiri yang akan keluarkan. Dia akan muntah. Dia akan tak boleh terima. Dia tak boleh masuk benda-benda yang tak baik. Bila masuk benda yang tak baik, dia akan keluar. Dia sendiri akan keluar. Ini maknanya perutnya tadi itu telah dipelihara oleh Allah SWT daripada perkara-perkara syubhat, apatah lagi perkara haram. Jadi di dalam kita berkumur-kumur tadi, kita doa pada Allah, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati zikri lak. Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitabmu iaitu Al-Quran, dan untuk memperbanyakkan berzikir kepadamu. Mudahkan mulut tadi untuk zikir, untuk baca Quran. Sebab besok ke akhirat tuan-tuan, lebih-lebih lagi di dalam di dalam barzah nanti tuan-tuan, tidak ada satu amalan pun. Bila muka nakir datang saja, dia tanyakan soalan, selepas selesai daripada ditanyakan soalan tadi tuan-tuan, maka ibadah solat datang, minta kepada muka nakir untuk teman kita, dihalau balik, pergi dia kata, dia nyah. Lalu ibadah sedekah datang, minta teman kita di barzah, dihalau tuan-tuan. Lalu satu-satu amalan yang dibenarkan untuk ditemani kita besok di barzah, iaitu dengan membaca Al-Quran. Al-Quran itu sahaja satu-satu amalan ataupun peneman yang diizinkan untuk menemani kita di dalam barzah, di dalam kubur. Jadi kalau katalah di dunia sahaja tuan-tuan, kita tak jadikan Al-Quran itu sebagai teman, kita tak jadikan sebagai sahabat, maka macam mana sahabat tadi nak datang teman kita di dalam barzah? Barzah ni tuan-tuan, sifat dia sempit, sakit dan menakutkan. Cuba bayangkan, saya yakin tuan-tuan semua pernah tengok Liang Lahat.
Pernah tengok liang lahat? Cuba bayangkan tuan-tuan duduk dalam liang tu. Duduk dalam liang tu, bila masuk saja kita dimasukkan dalam liang tu tuan-tuan. Selesai dimasuk di kampus. Lepas di kampus tu tuan-tuan, bila balik saja, semua orang balik tadi melangkah kaki. Balik saja tuan-tuan, Muka Nakir pun datang. Pertama sekali sebelum Muka Nakir datang tu, roh tu dimasukkan semula dalam jasad tadi. Roh tu dimasukkan semula dalam jasad. Cuba bayangkan tuan-tuan, duduk dalam tu dengan jasad ni. Itu sebabnya pernah diceritakan dalam kitab Ziarah Alam Barzah tuan-tuan, bagaimana seorang lelaki dia ditinggal barang di dalam kubur tadi. Bila dia tertinggal barang tadi tuan-tuan, dia balik semula ke kubur. Dia balik ke kubur, digali balik sebab benda tu benda yang sangat penting. Bila digali tuan-tuan, dia jumpa jenazah belum habis digali tadi tuan-tuan, didapati jenazah tadi terjerit-jerit hidup. Jenazah tadi terjerit-jerit hidup. Dia gali lagi sampailah nampak jenazah tadi tuan-tuan, kain yang ditinggalkan dalam keadaan menutup tubuh jenazah tadi hancur, hitam dan berdarah-darah. Jenazah tadi kerana bekas dipukul tuan-tuan. Cuma masya-Allah, itu satu cerita. Satu kisah yang lain pula tuan-tuan, diceritakan bagaimana mereka buka jenazah, buka kubur tadi, digali semula kubur, didapati jenazah tadi dalam keadaan dibelit oleh ular. Ni cerita-cerita. Cuba bayangkan tuan-tuan, roh tadi dimasukkan. Bila roh tadi dah dimasukkan semula dalam jasad, kemudian Munkar dan Nakir akan datang. Bila Munkar Nakir datang tuan-tuan, kalau katalah jenazah tadi jenazah yang baik, maka jalan datangnya Munkar dan Nakir tadi seperti seorang isteri yang berjalan masuk ke dalam kamar pada malam pertama. Tu Tok Guru dulu bagi perumpamaan. Orang-orang dululah. Kami tanya, macam mana malam pertama? Masa tu usia 14 tahun. Ngaji benda tu. Tok Guru kata ngajilah dulu. Esok jumpalah malam pertama. Rupanya tuan-tuan, bila ngaji lagi, orang dulu-dulu duduk rumah lama. Rumah papan. Jadi suami malam pertama tu tuan-tuan duduk kat rumah mertua dalam bilik. Jadi tengah siap-siap dalam bilik, isteri kan rumah dia. Jadi dia ulang-alik kat luar dalam keadaan malu. Akhirnya masuk bilik. Masuk bilik, dia berjalan masuk bilik tu tuan-tuan, dia pijak papan rumah tu tuan-tuan, bunyi krek. Isteri suami yang duduk kat dalam tadi tu dalam keadaan ni, bukan suami sekarang, suami dulu. Suami sekarang tak kira dah, cari mau lapar. Dulu tak, malu. Jadi akhirnya tuan-tuan, isteri tadi masuk dalam keadaan suami tadi dakduk, suka nak tapi malu. Isteri itu pun malu. Jadi jalan dia tu pun saja sudah membuatkan dakduk bagi lelaki tadi dan juga perempuan. Begitulah keadaan jenazah yang soleh, yang solehah tuan-tuan. Muka Nakir, dia jalan tu saja tuan-tuan membuatkan rasa gembira, rasa seronok, rasa bahagia. Apatah lagi bila ditanya dengan soalan yang sangat baik, suara yang sangat cantik, ni orang baik. Lalu sampai selesai soalan tadi dapat dijawab dengan izin Allah melalui amalan kebaikan, maka akhirnya Munkar dan Nakir tadi kata, bersiap sedialah untuk kau beristirahat menantikan kiamat. Jadi ketika itulah tuan-tuan baru datang segala amalan tadi. Solat datang, nak teman, tak, kata balik. Sedekah datang, balik. Haji datang, balik. Semua amalan datang balik kecuali satu yang dibenarkan untuk menemani, iaitu Al-Quran. Itu banyak baca Quran. Kena baca Quran. Kalau baca Quran tak boleh jadikan sahabat tuan-tuan, maka rugi besok ke akhirat. Tu minta pada Allah. Minta pada Allah sungguh-sungguh supaya Allah jadikan mulut tu senantiasa merindui untuk mengungkapkan kalam Allah. Minta pada Allah, ya Allah ampunkan dosa mulutku ya Allah, dan jadikan mulutku ringan untuk menyebut kalam Engkau wahai Allah, dan jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Dan kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kukuh, iaitu la ilaha illallah, di dunia dan di akhirat. Maksudnya jadikanlah hidup dan mati dalam keadaan beriman, senantiasa berjalan dengan kalimat tauhid. Besar ni tuan-tuan.
Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan kecil-kecil kalam ni. Besar tak besar kalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni tuan-tuan. Sampaikan dalam kitab Mukasyafatil Qulub, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala cerita tentang bagaimana Allah jadikan arash. Arash ni tuan-tuan, besar tak besar arash setelah rahman Allah, kasih sayang Allah. Besarnya tuan-tuan, luasnya kasih sayang Allah itu, yang kedua luas adalah arash Allah. Dan arash Allah ni Allah buat tuan-tuan, Allah bina. Allah buat arash Allah ni tuan-tuan daripada air yang dimulai daripada kejadian mutiara. Allah jadikan mutiara. Dia dalam bab kejadian yang pertama ni ada khilaf ulama. Ada ulama kata mula-mula Allah jadikan pen untuk menulis qada dan qadar. Ada pandangan ulama yang kata Allah jadikan cahaya nur Muhammad. Ada ulama kata Allah jadikan mutiara. Imam Ghazali sebut Allah jadikan mutiara. Lalu mutiara tadi, Allah pandang mutiara tadi sehingga mutiara tadi rasa malu, tersipu-sipu. Lalu mutiara tadi cair sehingga menjadi air. Lalu dengan air itulah, sebahagian daripada air itu Allah jadikan arash. Arash Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tinggalkan sebahagian air yang dalam keadaan berkocak-kocak. Lalu Allah jadikan arash. Arash ni duduk kat mana tuan-tuan? 7 petala, 7 tingkatan langit. Lalu atas daripada tu Allah jadikan Sidratul Muntaha. Atas daripada Sidratul Muntaha tu arash. Arash ni sangat luas, sangat besar. Lalu arash ni disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bergoyang-goyang, bergoncang-goncang arash tadi. Bergoyang-goyang dan bergoncang-goncang, bergoncang-goncang. Lalu ketika itu Allah Ta'ala tuliskan pada arash itu kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila Allah tulis saja kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pada arash Allah, lalu daripada bergoyang-goyang, bergoncang-goncang arash Allah tadi berhenti tuan-tuan. Berhenti disebabkan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ulama sebut apa? Allah pasakkan arash tadi. Allah pasakkan arash tadi daripada bergoyang-goyang, bergoncang-goncang tadi, lalu dipasakkan oleh Allah SWT dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sebab di situlah tuan-tuan bagaimana Nabi Allah Adam AS ketika Allah tanya kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, kenapa masih lagi kau mendekati pohon khuldi, makan buah khuldi? Kan aku dah larang daripada mendekati pohon khuldi. Lalu kan sudah ku ingatkan pada engkau wahai Adam bahawa syaitan iblis itu innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang sangat jelas, sangat nyata. Lalu tidak ada perkataan lain yang keluar daripada dua bibir Nabi Allah Adam AS. Azan. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi Nabi Allah Adam tadi tuan-tuan, bila Allah Ta'ala tanya kenapa masih lagi mendekati pohon khuldi, dan juga kenapa masih lagi kau mengikuti hasutan syaitan, sedangkan aku kata, aku dah bagi tahu dah, innahu lakum aduwwum mubin, sungguhnya syaitan ni, iblis ni adalah musuh yang nyata. Lalu tidak ada dua perkataan yang lahir daripada dua bibir Nabi Allah Adam AS kecuali mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia minta ampun pada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan, tak rahmati, lanakunanna minal khasirin, aku termasuk dalam, sungguh aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Lalu dalam riwayat menyebutkan bukan hanya sekadar dia bertaubat minta ampun pada Allah, disambung lagi dengan bibarkati Muhammad Rasulullah. Bibarkati Muhammad Rasulullah. Dia berselawat ke atas Nabi SAW. Sehingga Allah Ta'ala bertanya, wahai Adam, dari mana kau tahu tentang Muhammad? Tuan-tuan, bila Allah bertanya, bukan Allah Ta'ala tak tahu. Tapi bila Allah Ta'ala bertanya, maka dia nak bagi tahu. Kerana dia maha tahu. Dia nak bagi tahu. Jadi Adam kata, wahai Allah, ketika kau jadikan aku, kau masukkan roh dalam jasadku, maka daripada satu peringkat ke satu peringkat sampailah rohku berada di dada.
Mataku memandang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah sehingga ku terpandang di arasy-Mu Allah. Di dinding arasy itu tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dua keadaan. Bagaimana pada mulanya arasy tadi Allah jadikan bergoyang-goyang, lalu Allah pasakkan arasy tadi sehingga tidak bergoyang dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kalimah itu jugalah yang terpandang oleh Nabi Allah Adam AS, sehingga aku yakin bahawa Muhammad itu adalah sesuatu yang sangat agung di sisi engkau, sehingga kau letakkan berpasangan dengan engkau di dinding arasy engkau, wahai Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita lihat amalan orang-orang dulu, tidak ditinggalkan kalimat tauhid ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali selepas subuh dan 100 kali selepas maghrib. Kenapa? Bukan tahlilan semata-mata. Pahalanya nak dihadiahkan kepada roh ataupun mereka-mereka yang telah kembali ke rahmatullah, tetapi minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah pasakkan iman yang kukuh dalam hati kita, dalam diri kita. Itu kita minta la ilaha illallah, la ilaha illallah, minta pada Allah supaya Allah pasakkan iman. Itu sebabnya Imam Ghazali sebut kat sini, selain daripada kita berdoa minta pada Allah dalam ketika kita berkumuh-kumuh tadi, Allah mudahkan, ringankan, tamanya Allah ampunkan mulut kita tadi, dosa mulut kita, dosa lidah kita, dosa lisan kita. Kemudian minta Allah ringankan mulut kita ni untuk mengumandangkan zikrullah, terutamanya kalam Allah. Dan yang ketiga, minta Allah mudahkan mulut kita ini untuk mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah, supaya Allah bina dan pasakkan keimanan yang benar-benar baik dalam diri kita, terutamanya ketika kita meniti kehidupan di atas muka bumi ini, dan lebih-lebih lagi memandu hidup kita besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau memasukkan ke dalam hidungmu, maka hendaklah engkau beristinsyak, memasukkan air ke hidung sebanyak 3 kali, dan baca olehmu akan doa Allahumma arihni raihatan jannah wa anta anni radin. Artinya, ya Allah, ciumkanlah aku hidung, ciumkanlah akan hidungku ini akan wangi syurga, sedangkan engkau redha daripadaku. Jadi selepas kita berkumur-kumur tadi, kita masukkan air ke dalam hidung. Macam mana nak masukkan air ke dalam hidung? Masukkan air dalam hidung ni tuan-tuan, kita ambil air tadi, sama ada kita ambil dengan cebok letak pada tangan, ataupun ambil tangan tadi pada air dalam kolah ataupun dalam cebok tadi diambil tadi tuan-tuan, kemudian ditarik nafas dulu. Dia tarik nafas sekadar, kemudian barulah diletakkan air tadi pada hidung, ditarik lagi untuk kali kedua. Jangan lepas. Tarik kali pertama, tahan, kemudian tarik kali kedua. Bila tarik kali kedua tuan-tuan, dia akan tersekat dekat sini. Dia akan tersekat betul-betul pada rongga hidung. Kemudian kita lepaskan, keluarkan. Kalau katalah kita tarik kali pertama kita tarik tu dalam keadaan tidak menarik udara terlebih dahulu, baru nak tarik, tu yang dimasuk ke otak. Yang kita nak cuci bukan otak tuan-tuan, yang kita nak cuci hidung aja. Jadi caranya tuan-tuan, ambil air tadi, tarik nafas dulu, kemudian baru letak air pada hidung, tahan, letak air pada hidung, tarik kali kedua. Tarik kali kedua, dia akan sangkut dekat, dia hanya pergi dekat rongga hidung saja. Jadi kemudian lepaskan sekuat-kuatnya, dilepaskan. Kemudian baca doa. Doa baca Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkanlah akan hidungku ini akan bau wangi syurga, sedangkan engkau redha daripadaku. Dua benda. Pertama sekali minta Allah jadikan hidung kita ni hidung yang cium bau syurga. Dalam kitab yang lain, ulama sebut tentang hidung. Doa minta pada Allah SWT supaya Allah ampunkan dosa hidung kita. Dosa hidung. Apa dosa hidung kita ni tuan-tuan? Salah satu disebut oleh para ulama, dosa hidung kita iaitu bila lalu tepi orang perempuan yang bukan mahram, kita cium. Ni dosa ni tuan-tuan.
Ni berdosa. Naik bas, tempat awam, lalu tepi-tepi, orang perempuan, kan orang perempuan pula jenis suka pakai wangi-wangi. Orang lelaki pula tuan-tuan, dia tarik. Segar. Memang segar tuan-tuan, tapi segar dalam neraka. Jadi hati-hati. Itu dosa. Dosa tuan-tuan. Ataupun dia lalu tepi kawan dia, ataupun lalu tepi sesiapa tu, kalau cium bagi bau pada badan orang yang bukan mahram, kalau wangi, kalau busuk, gitu juga. Ataupun orang lain, sehingga kan melahirkan rasa dalam hati dia. Kalau yang tadi dia cium pada tubuh perempuan, maka timbul nafsu, dosa. Ataupun timbulkan sangkaan buruk, busuknya, kan bau busuk, bau kepam, sehingga timbul sangka buruk, tu dosa hidup, dosa pada hidung. Jadi berhati-hati. Itu sebabnya bila kita baca doa kat sini tuan-tuan, masuk saja istinsyak tadi, minta pada Allah SWT supaya Allah ampunkan dosa hidung kita, dan minta pada Allah supaya Allah jadikan hidung kita ni tuan-tuan di antara hidung yang mencium bau syurga. Syurga ni tuan-tuan, bau dia tu perjalanannya 1000 tahun perjalanan. Nak sampai ke syurga tu, daripada tempat kita berdiri, cium bau syurga tu. Bau syurga tu dapat je cium daripada tempat kita bau tu tuan-tuan, nak berjalan lagi ke syurga tu ada 1000 tahun lagi. Bukan dekat. Macam Abah balik semayang isyak. Abah balik semayang isyak, parking kereta dekat depan rumah. Dah masuk rumah belum? Belum masuk rumah. Baru lepas pintu pagar rumah, mak masak asam pedas. Mak masak asam pedas, ikan merah. Jadi bau dia tu menusuk. Tak masuk rumah lagi, tapi bau tu dah sampai. Begitulah keadaan syurga. Ahli syurga ni, dia berjalan nak menuju ke syurga tu tuan-tuan, dia akan cium bau syurga. Itu sebabnya dalam kitab tasawuf ada diceritakan kisah seorang lelaki yang Allah Ta'ala nak campak selangkah lagi ke dalam neraka. Allah nak campakkan dia selangkah lagi masuk ke dalam neraka tuan-tuan. Lalu dia minta, wahai Allah, dengan rahmatmu wahai Allah, dengan kasih sayangmu wahai Allah, aku minta pada engkau, kalau boleh sebelum kau campakkan ke dalam neraka-Mu Allah, aku minta supaya kau ciumkan, kau baukan hidungku ni dengan bau syurga. Dapat bau syurga pun tak apalah, lepas tu kau campakkanlah aku ke dalam neraka. Jadi Allah Ta'ala ni tuan-tuan Maha Rahman, Maha Rahim, sehingga akhirnya Allah izinkan lelaki tadi dibawa ke satu tempat, berjalan mencium bau syurga, dapat bau syurga. Bila dia capat, dia cium bau syurga tadi tuan-tuan, lalu lelaki itu sebut lagi, wahai Allah, wallahi wabillahi watallahi, aku bersumpah dengan kau wahai Allah, betapa luasnya nikmatmu, kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Boleh tak wahai Allah, sebelum kau campakkan aku ke neraka, aku minta kau supaya dapat melihat syurga. Tengok syurga, dapat tengok syurga dari jauh. Syurga tu nak tengok, tak apa dah, lepas tu kau campaklah. Lalu Allah izinkan lelaki tu berjalan. Dia berjalan sehinggalah dia nampak syurga tuan-tuan daripada jauh. Wahai Allah, wallahi wabillahi watallahi, aku minta pada engkau wahai Allah, kalau boleh aku nak tengok pintu syurga. Nak tengok pintu syurga. Lepas tu kau campaklah wahai Allah. Akhirnya tuan-tuan, Allah izinkan lelaki tu mendekati, sampailah dia nampak pintu syurga. Lalu dia kata, wahai Allah, dengan rahmatmu ya Allah, boleh tak aku nak tengok dalam syurga? Akhirnya tuan-tuan, lelaki tadi masuk syurga. Dia langkah kaki masuk syurga. Allah izinkan. Masuk syurga tuan-tuan. Habis. Sebab sifat syurga, khalidina fiha abada. Sifat syurga ni tuan-tuan, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasya rabbah. Jadi khalidina fiha abada, kekal. Dia tak macam neraka. Neraka tuan-tuan, masuk dilihat pada amalan kejahatan maksiat tadi, habis selesai keluar. Selagi mana ada sebesar zarah iman dalam diri seseorang, sebesar mana sekalipun maksiat yang dilakukan, azab di dalam neraka, selesai maksiat, selesai azab, iman tadi tu walau sebesar zarah
menyelamatkan dia daripada dia kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, masuk syurga. Tapi syurga tak, siapa masuk saja dalam syurga khalidina fiha abada, dia kekal. Akhirnya lelaki tadi tuan-tuan, dia minta pada Allah, dengan izin Allah SWT masuk di dalam syurga. Dia langkah kaki masuk syurga je tuan-tuan, terus dia pun duduk diam. Lalu Allah pun diam dan dia kekal dalam syurga, tak keluar-keluar. Sebab sifat syurga ni masuk, dia takkan keluar. Itu sifat syurga. Tapi ulama bahas tuan-tuan kisah tersebut. Ulama kata memang sebenarnya qada Allah atas dia, memang dia ahli syurga sebenarnya, saja nak dijadikan cerita. Dan yang ketiga tuan-tuan, minta pada Allah SWT supaya Allah redha. Itu benda paling besar lah. Minta Allah redha. Kita hidup atas dunia ni, di dunia dan di akhirat. Itu sebab Allah Ta'ala sebut tadi apa? Khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha ke atas mereka dan mereka redha pada Allah. Dia kena dua-dua tuan-tuan. Pertama, kita minta pada Allah SWT, ya Allah redha aku. Ya Allah, jadikan setiap amalanku, setiap langkahku, setiap tujuanku, setiap matlamatku, setiap tindakanku, setiap apa sekalipun yang aku lakukan, ya Allah, aku harapkan semuanya itu engkau redha. Kalau engkau tak redha, kau jauhkan. Kemudian yang kedua, minta pada Allah SWT supaya Allah letakkan redha dalam hati kita untuk menerima segala ketetapan Allah. Dua keadaan yang berbeza. Itu sebab Allah Ta'ala sebut radhiyallahu anhu wa radu'an, itu timbal balik. Pertama, redha Allah ke atas dia, dan yang kedua, redha dia ke atas kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi minta dua-dua. Minta Allah redha pada dia, dan setiap amalan tu jadikan amalan yang betul-betul Allah redha. Kalau Allah Ta'ala tak redha, jangan. Biarlah susah, sakit, pahit. Kalau pahit itu lebih Allah redha, maka tu kita minta. Itu sebabnya kalau doa tu minta apa-apa sekalipun, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku orang kaya, tapi kaya yang kau redha. Kalau kaya tu kau tak redha, ya Allah, jangan bagi. Macam mana pun kuncinya mesti redha. Kenapa tuan-tuan? Kerana ditakuti. Takut-takut apa sekalipun yang datang kita nampak baik, tetapi benda tu tak baik bagi Allah. Nampak baik. Contoh apa tuan-tuan? Contohnya bagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Besok ke akhirat, Abu Hurairah kata ada 3 golongan yang dibangkitkan oleh Allah SWT. Pertamanya si qari, orang pandai baca Quran. Yang keduanya penderma, dermawan, orang kuat bersedekah. Yang ketiganya orang mati syahid. Tiga-tiga ni kalau kita lihat pada zahirnya tuan-tuan, baik tak baik? Tapi tuan-tuan, bila Allah Ta'ala tanya kepada qari, orang yang pandai baca Quran tadi, wahai orang pandai baca Quran, kau pandai baca Quran, apa yang kau lakukan terhadap kepandaian kau tadi dengan ilmu kau? Ya Allah, aku ajar kepada orang yang berada di sekelilingku, supaya mereka pun pandai baca Quran, pandai baca kalam kau, wahai Allah. Allah kata apa? Kadzabta. Kau dusta, kau bohong. Lalu sehinggakan kata-kata Allah SWT tadi diikuti, disokong oleh para malaikat yang berada ketika itu. Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Lalu Allah SWT kata, sesungguhnya kau mengajar Al-Quran tadi bukan disebabkan aku, tetapi kau mengajar Quran kerana kau nak orang kata kau pandai baca Quran. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala campakkan di dalam neraka. Begitu juga yang kedua, iaitu dermawan, orang kuat bersedekah. Sedekah dia baik? Baik tak baik amalan sedekah tuan-tuan? Sehingga Allah Ta'ala kata, wahai lelaki, aku berikan kau harta, apa yang kau lakukan pada harta? Ya Allah, harta yang kau berikan kepadaku, aku bersedekah fi sabilillah. Ku infak, ku nafakah, ku sedekah. Allah Ta'ala kata, kadzabta. Bukan kau bersedekah, tetapi kau nak orang kata kau dermawan. Allah campak di dalam neraka. Dan yang ketiga tuan-tuan, orang mati syahid. Baik tak? Baik. Mati syahid ni tuan-tuan, satu kematian yang sangat baik. Sehingga Allah Ta'ala iktiraf mereka ni tuan-tuan, iaitu satu-satu golongan selepas para nabi, para rasul, iaitu orang mati syahid, yang mana mereka ni tuan-tuan, dia tidak mati. Mereka tu hanya tidur di sisi Allah Subhanahu Ta'ala. Dan mereka termasuk golongan yang tidak dihisab besok. Hebat tak? Sangat hebat tuan-tuan. Tapi sampai termasuk juga golongan yang ketiga ni mati syahid. Allah kata, kau mati syahid kerana apa? Aku mati syahid kerana mempertahankan agamamu, wahai Allah, sehingga aku mati. Aku menegakkan agamamu, ya Allah, sampai aku mati. Allah kata, kadzabta, kau dusta. Kau bohong. Malaikat kata pun, kadzabta, kau bohong, kau dusta. Lalu akhirnya Allah Ta'ala kata, sebenarnya kau berjuang bukan kerana aku, bukan kerana agamaku, tetapi kau berjuang kerana kau nak orang sekeliling kau panggil kau seorang pahlawan. Allah campak di dalam neraka. Cuba bayangkan tuan-tuan, tu sebabnya apa sekalipun yang kita minta
yang mungkin nampak baik pada mata kita, nampak baik sangat, tapi minta, ya Allah, jika engkau redha. Kalau engkau tak redha, walaupun mungkin nampak baik, ya Allah jangan. Minta apa sekalipun. Itu sebabnya redha Allah itu sebagai kunci. Sebab setiap apa yang datang daripada Allah ada dua keadaan. Sama ada dia datang sebagai istidraj ataupun dia datang sebagai rahmat. Ini kita takut. Itu sebab tuan-tuan, ketika kita doa masuk istinsyak tadi tuan-tuan, masuk air ke dalam hidung tadi, doa minta sama Allah ampunkan dosa hidung kita. Yang kedua, kita minta Allah jadikan hidung kita di antara hidung yang mencium bau syurga. Dan yang ketiga, kita minta pada Allah SWT supaya Allah redha kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak yang dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita doa pada Allah SWT supaya Allah berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita taufik, hidayah, inayah, kebaikan pada kita, pasangan kita, anak keturunan kita. Dan kita minta sangat-sangat, ya Allah, supaya Allah berikan setiap apa yang diberikan pada dua tangan kita ni tuan-tuan, semuanya menjadi sebab untuk datangnya rahmat Allah. Dan jangan sesekali Allah berikan pada dua tangan kita, pasangan kita, anak keturunan kita, yang menjadi sebab datangnya kemurkaan Allah SWT. Semoga kita baik di dunia dan kita baik di akhirat, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.